Selamat pagi kelas. Hari ini cikgu akan terangkan fasa 2, mereka bentuk penyelesaian. Di bahagian ini ada banyak markah iaitu 28 markah. Maksudnya kena buat dengan baik-baik fasa ini dan fasa ini adalah panduan kepada fasa 3. Kalau kamu tidak mereka bentuk atau desain dengan elok, nanti masuk fasa 3, susah kamu nak buat laman web dan kalau tidak ikut desain akan ditolak markah. Jadi pada fasa sekarang kamu rancang elok-elok dan kamu desain dengan bagus. Sudah kamu belajar tentang proses ini kan? Data dikutip, disimpan dan diproses menjadi maklumat. Tema kamu nak buat sistem pengurusan pertandingan. Jadi pertama kamu kena tahu apakah pertandingan yang akan kamu buat. Lepas kamu tahu pertandingan apa, kamu perlu kena pasti macam mana penskoran bagi pertandingan berkenaan. Apakah kriteria, kategori dan berapa jumlah markah untuk setiap kriteria. Kamu perlu tahu siapa pengguna sistem anda. Dan daripada semua ini, akan kamu kutip data berkenaan dan data itu disimpan, diproses menjadi maklumat, iaitu keputusan pertandingan. Apa yang akan dipaparkan sebagai keputusan? Contohnya, maklumat peserta kah? Kedudukan, ranking, jumlah markah. Jenis pertandingan apa? Contoh cikgu buat pertandingan karaoke. Kamu buat pertandingan lain lah. Okay? Jadi macam mana penskoran? Apa yang akan dikutip dalam penskoran berkenaan? Kalau saya buat kategori untuk pertandingan karaoke, apakah kategori yang akan saya gunakan untuk penskoran? Contohnya, vokal, 40 markah atau 40%, tempo 30%, gaya 30%. Contoh saja yang cikgu bagi. Kamu perlu cari sendiri macam mana kategori pemarkahan dia. So, untuk penskoran, macam mana? Kalau kamu nak kutip skor untuk vokal, tempo dengan gaya, contohnya ada kategori kan. Untuk memudahkan kamu rujuk, biasanya untuk kategori, kamu akan bagi ID kategori atau kod kategori lah. Lepas tu ada skor penuh, markah penuh, mesti ada markah penuh kan. Lepas tu, berapa skor yang peserta peroleh. Skor peserta, lepas tu berapa jumlah skor yang peserta dapat. Contohnya macam ni. Lepas tu, siapakah pengguna sistem ini? Siapakah pengguna? Contohnya, peserta, hakim dan urus setia. Contohnya, ada 3 jenis pengguna. So, apakah maklumat yang akan dikumpul? Tadi sudah kita senaraikan penskoran. Ini yang nak dikumpul. Contohnya, peserta. Apa yang akan dikumpul untuk peserta? Kalau peserta, contohnya ID peserta atau nombor kad pengenalan peserta atau IC peserta. Macam itulah. Kalau kamu buat di sekolah, mungkin boleh kutip ID pelajar. Okay, nama peserta. Dan disebabkan kita nak buat sistem dalam talian yang boleh login, boleh log out. Jadi perlukan password atau kata laluan. Okay, password peserta dan apa lagi kamu senaraikanlah ikut kamu punya sistem atau pertandingan. Lepas tu hakim. Contohnya yang cikgu senaraikan yang paling basic sahaja. Contoh cikgu beri ini paling basic punya. Kamu nanti tambahkan yang perlu. Jangan tambah yang tak perlu pula. Okay? Contohnya ID hakim atau nombor kad pengenalan hakim yang boleh membezakan orang itu dengan orang yang lain. Dan disebabkan nak login sistem, ada password hakim. Apa lagi kamu boleh senaraikan lah. Okay? Urus setia ialah admin. Contohnya ID urus setia, ini ialah username lah, ID, username atau IC yang unik. Okay? Lepas tu, nama urus setia, contohnya password urus setia. Ada apa lagi kamu nak kutip
tentang urus setia, kamu boleh masukkan dalam senarai data kamu. Sudah kamu senaraikan apa yang nak dikutip, kamu boleh letak ke dalam Excel atau spreadsheet apakah yang disenaraikan ini. Mudah kamu nak buat penomolan data nanti. Kalau ada mana-mana yang tercicir, kamu boleh add on. Kamu boleh buka spreadsheet. Buat bersama cikgu. Jadi, kamu tahu macam mana nak buat step by step. Kamu buka browser, lepas tu buka Google. Buka Google Sheet. Kamu boleh buka yang baru. Okey, seperti biasa, untuk memudahkan cikgu kutip dan mengenali fail kamu, letakkan nama penuh, kemudian fasa 2.3 penomolan. Lepas tu dalam sini, tadi kita sudah senaraikan, kita ada peserta. Senaraikanlah. Kamu pun akan buat seperti ini. Cikgu besarkan sikit dia punya font size. Contohnya, ID peserta, nama peserta, password peserta. Nama atribut ini tidak wajib kamu ikut yang cikgu buatlah. Kamu boleh buat ikut kamu punya data. Sekarang kamu boleh ikut yang cikgu buat, nanti kamu buat versi sendiri. Sekarang mari kita go through bersama. So, kamu dapat faham macam mana nak buat penomolan. Nama hakim, password hakim. Apa lagi? ID, urus setia, nama urus setia, password urus setia. Yang ini depends on sama ada kamu ada banyak urus setia atau kamu ada 2 atau 3 admin yang besar sahaja yang tidak directly connect to your database. Kamu boleh abaikan bahagian ID urus setia dengan nama urus setia di bahagian ini. Tapi tak apa, kita letak dulu. Dan seterusnya, penskoran kan kamu kan buat skor. Jadi masukkan peserta itu dia ada markah. Okey, saya lebih suka letak di sebelah peserta, dia boleh nampak pemakanan. Saya letak ke bawah dulu, nanti baru saya letak balik. So, sini saya letak dulu ID, kategori. Oops. Kalau dia tukar, kamu boleh tukar balik font dia lah. Change lagi, semua akan tukar. ID kategori, lepas tu kategori, skor penuh, skor peserta, jumlah. Susunannya tidak fix. Ikut macam mana kamu susun. Tidak ada yang fix, mesti letak macam mana. Okay, kamu susun ikut kamu sendirilah. Okay. So, yang ini cikgu letak ke center. Alright, sudah. Sekarang kamu boleh bagi beberapa contoh data untuk kamu buat penomolan. Bagi beberapa contoh data. Contohnya ID peserta ialah I01. Nama, password kamu letak dulu apa saja. ID kategori, contohnya karaoke. Kategori ialah vokal, tempo, gaya. ID ialah bagi apa saja ID yang unik, yang tidak berulang. Contohnya kategori 01, kategori 02, kategori 03. Jadi kategori sudah ada. Lepas tu skor penuh. Tadi cikgu letak berapa? 70 kan? 70, 30, 30. Okay, contohnya peserta pertama dapat berapa markah? Jumlah ialah 3 ini digabungkan ialah 85 kan? Jadi 3 ini digabungkan 85. Lepas tu ID hakim kalau orang yang sama. Jadi saya mergekan juga hakim hash 01 contohnya lah. Urus setia. Begitulah dia punya format. Lepas tu kamu nak masukkan untuk peserta kedua. Saya malas nak tukar, saya copy dulu dan saya edit. Okey, peserta kedua contohnya siapa? Ali. Hati saja cikgu bagilah. Contoh saja. Okey, kategori ini kan sama. Dia ulang saja kategori ini. So, contohnya ini dia dapat
lebih kurang bagi 3 set data lah untuk kita buat penormalan. Okay, lebih kurang 3 orang. 3 peserta cikgu bagi di sini. Jadi berapa markah? 70. Macam tak betul ni. Aduh, cikgu ni. Ada yang perasan kah? Bukan 100 ni. Cikgu baru perasan. Sorry. 65. 80. Contohnya kita ada hakim lagi selain daripada ni. Kita ada. Untuk memudahkan saya buat lagi satu set. So, sekarang orang ketiga. Berapa markah dapat? Contohnya macam ni. Yang ini saya nak dia sama dengan orang pertama, hakim 1. Macam ni lah. Contohnya ini ialah sampel data yang saya buat. Ikut kamu apa data yang kamu nak kutip. So ini ialah 0 N F. Nanti kalau ada kurang, baru kamu add on masukkan ya. So sekarang cikgu teruskan. Algoritma. Algoritma 3 markah. Kamu boleh buat sama ada carta alur atau pseudocode. Cikgu nak kamu buat carta alur lebih mudah. Cikgu rasa carta alur lebih mudah nak dibuat. Kita buat carta alur. Kalau kamu gunakan simbol carta alur dan anak panah yang tepat, dapat 1 markah. Kalau menggunakan struktur kawalan yang betul dan tepat, dapat 1 markah. Sekiranya gunakan urutan penyelesaian masalah yang logik dan tepat, dapat 1 markah. Yang lain cikgu terangkan kemudian. Kita pergi kepada, animasi itu tak betul. Lupa sorok. Tak apa. Macam mana proses pengumpulan? Kita mula dari super admin, iaitu urus setia. Urus setia apa yang kita kumpul sekurang-kurangnya mungkin ID urus setia, nama urus setia dengan password urus setia kata laluan. Jadi urus setia log masuk, selepas dia log masuk dia boleh daftar atau import data hakim. Dia boleh daftar untuk hakim atau boleh terus import data hakim ke dalam sistem. Contohnya, apa yang nak dimasukkan untuk hakim? Contohnya ID hakim, nama hakim, password hakim. Dan hakim log masuk akan log masuk dengan ID hakim dengan password hakim akan dapat isi skor peserta. Kalau nak isi skor peserta, kita perlu ada maklumat peserta. Jadi urus setia akan masukkan atau import data peserta. Peserta ini dia maklumat asas merangkumi ID peserta, nama peserta, password peserta. Akan peserta log masuk juga. Kalau peserta log masuk, dia akan dapat semak skor peserta, iaitu jumlah markah dan kedudukan peserta berkenaan secara keseluruhan. So, kalau dia nak semak ini, maksudnya hakim kena key in skor terlebih dahulu. Tapi sekarang nak key in skor, tidak ada kategori lagi. Urus setia yang akan, tadi lupa cikgu sebut lah, peserta log masuk dengan ID dan password. Urus setia sudah log masuk, dia boleh tambah penskoran, kategori penskoran. Contohnya ID, kategori dengan skor penuh. Dia akan masukkan vokal, tempo, gaya dengan berapa skor penuh. Jadi dari yang ini dia boleh dirujuk untuk hakim key in markah dan peserta rujuk dia punya paparan markah.
Jadi ini adalah secara ringkas dan secara keseluruhan macam mana flow data kamu. Okey, daripada ini kamu tahu macam mana sequence. Macam mana sequence kamu nak lukis carta alir. Dan kamu tengok di sini, urus setia dia boleh daftar atau import untuk hakim dengan peserta kan. Di sini kamu boleh tengok bagaimana maklumat sistem kamu, sama ada kamu nak mengizinkan peserta daftar sendiri secara bebas. Kalau kamu nak izinkan peserta daftar sendiri, kamu boleh buatkan satu lagi daftar pengguna, sign up. Dia boleh sign up, kemudian dia boleh log in. Untuk hakim, rasanya lebih sesuai dimasukkan oleh urus setialah. Kalau tidak siapa-siapa dapat sistem ni, dia boleh klik ke borang hakim, dia boleh sign up dan log in kan. Jadi, untuk bahagian ni mungkin kita create siap-siap baru untuk dia log in, lebih sesuai lagi kot. Kalau untuk yang mudah lah. Kalau yang susah, dia ada penapisan lebih tinggi. Kita buat yang asas dulu. So, peserta log masuk, dia akan semak skor sahaja dengan ranking kedudukan. Dan kalau sebut tentang skor dan ranking kedudukan, mestilah hakim dapat semak dia punya senarai yang sudah diberikan markah. Hakim sudah berikan markah, dia boleh semak senarai. Jadi urus setia mestilah dapat juga, dia dapat papar atau semak senarai, markah keseluruhan dan juga dapat tengok ranking peserta. Macam itulah flow dia secara keseluruhan. Okay? Jadi apabila kamu nak lukis carta alir, kalau nak lukis carta alir, cikgu syorkan kamu gunakan perisian untuk membantu kamu lukis dengan mudah. Kalau silap kamu nak ubah sangat cepat, sangat mudah. Kalau tidak, kalau kamu guna lakaran di kertas boleh juga. Kalau tak ada komputer, kalau tak ada komputer, kamu lakarkan di kertas, kamu buat dengan kemas dan hantar. Macam itulah. Okay? Dan jangan terlalu messy lah. Cikgu semak kena berdasarkan dia punya anak panah dan sebagainya cikgu semak. Kalau yang guna komputer, cikgu galakkan kamu guna perisian. So, cikgu tunjukkan macam mana perisian. Boleh kamu dapatkan secara percuma, termasuk perisian yang dalam handphone. Ada aplikasi yang boleh kamu install dan digunakan untuk lukis carta alir.